Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami juga menerima banyak pertanyaan Anda yang ingin tahu tentang aktris Dimple Kapadia, apakah dia masih berlakon dan lain sebagainya. Justru itu dalam video ini kami akan bahas tentang aktris yang satu ini. Dimple Kapadia dilahirkan pada tanggal 8 Jun 1957 di Mumbai, India. Dia merupakan aktris India yang muncul secara dominan dalam filem-filem Bollywood. Dimple berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya seorang bisnesmen yang bernama Chunnibai Kapadia, sementara ibunya bernama Betty atau Betty Kapadia. Dimple merupakan anak sulung daripada 4 bersaudara. Adik-adiknya bernama Simple Kapadia, juga seorang aktris, seorang lagi adik perempuan yang bernama Rim, dan seorang adik lelaki yang bernama Suhail. Ketiga-tiga adiknya kini telah meninggal dunia. Keluarga Dimple bertempat tinggal di Santa Cruz, Mumbai. Dimple menerima pendidikan di St. Joseph Convent High School. Dimple sendiri membuat pengakuan bahwa dia cepat matang kerana dia selalu berkawan dengan orang-orang yang lebih dewasa darinya. Dimple terinspirasi untuk menjadi aktris dalam usianya yang terlalu muda. Dia mendapat kesempatan menjadi pelakon kerana bantuan ayahnya yang memahami jiwa Dimple yang ingin menjadi aktris. Bahkan ayahnya sendiri terpaksa menentang kaum keluarganya yang lain kerana mengizinkan Dimple menjadi aktris. Diberitakan Raj Kapoor sudah memulai projek filem terbarunya Bobby bermula daripada tahun 1971 lagi. Ketika itulah Raj menemui Dimple yang baru berusia 14 tahun. Akhirnya Raj melakukan audition dan dia terpesona dengan bakat akting yang ditunjukkan oleh Dimple sewaktu audition itu. Raj langsung mengambil dan berlakon dalam filem Bobby dan dipasangkan dengan anak Raj Kapoor sendiri, iaitu Rishi Kapoor. Filem ini memulai syuting pada tahun 1972 ketika Dimple baru berusia 15 tahun. Akhirnya filem ini ditayangkan pada tahun 1973. Yang menariknya, 6 bulan sebelum filem Bobby rilis, Dimple menerima lamaran Rajesh Khanna dan mereka segera berumah tangga walaupun usia Dimple ketika itu belum cukup 16 tahun, sementara Rajesh Khanna sudah berusia 31 tahun. Dimple memilih untuk mengikuti kehendak suaminya supaya berhenti berlakon, padahal filem pertamanya Bobby meledak di pasaran. Bahkan Dimple memenangi award sebagai pelakon wanita terbaik dalam anugerah Filmfare bersama Jaya Bhaturi yang juga memenanginya menerusi filem Abhiman. Hanya sekali itu pihak Filmfare memberikan kemenangan kepada 2 orang aktris kerana pihak juri kesukaran menentukan seorang pemenang saja untuk kategori pelakon wanita terbaik. Akhirnya kedua-duanya diberikan anugerah itu. Dimple kelihatan tidak menyesal berhenti berlakon dan menjadi isteri aktor yang digelar superstar pada waktu itu. Dimple juga menyatakan dia salah seorang die-hard fan Rajesh Khanna. Resepsi perkahwinan Dimple dan Rajesh diadakan secara besar-besaran di banglo milik ayah Dimple yang berlokasi di Juhu, Mumbai. Pasangan Rajesh dan Dimple mendapat 2 orang anak perempuan, iaitu Twinkle Khanna yang dilahirkan pada tahun 1974 dan Rinke Khanna yang dilahirkan pada tahun 1977. Namun pada tahun 1982, Dimple berpisah dengan Rajesh Khanna. Dia kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa kedua-dua anaknya. Mereka berpisah, namun tidak pernah bercerai secara resmi hingga kematian Rajesh Khanna pada tahun 2012. Dimple Kapadia kembali ke dunia filem pada tahun 1984. Dia membuat comeback dalam filem yang berjudul Sagar dan filem ini rilis pada tahun 1985. Yang uniknya dalam filem Sagar, dia juga dipasangkan dengan Rishi Kapoor selain Kamal Hassan. Keunikan lainnya, dia sekali lagi memenangi award Filmfare bagi kategori pelakon wanita terbaik, kali ini menerusi filem Sagar. Wataknya yang juga sama dengan filem Bobby, iaitu seorang gadis penganut agama Kristian.
Filem Sagar tersebut terlambat rilis sebenarnya. Itulah filem pertama lakonan Dimple setelah melakukan comeback. Oleh kerana keterlambatan itu, maka beberapa filem lakonan Dimple yang lain terlebih dahulu rilis, iaitu Zak Misher dan Manzil Manzil 1984, Etebar dan Arjun 1985 sebelum filem Sagar rilis. Kembalinya Dimple Kapadia ke dunia filem pada dekad 80-an telah menjadikan dirinya seorang aktris yang established dalam industri filem Bollywood. Dimple yang pada awalnya dianggap sebagai aktris yang hanya mempunyai kecantikan wajah dan bentuk tubuh yang menawan, akhirnya dia mampu membuktikan bahawa dia adalah seorang aktris yang bagus. Dimple mulai mempelbagaikan watak lakonannya. Dimple akhirnya menjadi di antara aktris yang membintangi filem yang dipanggil women centric, iaitu filem yang menjadikan pelakon wanitanya sebagai teraju utama. Yang hebatnya, akting Dimple dalam hampir setiap filem lakonannya menuai pujian daripada para pengkritik filem. Di antara filem-filemnya yang menerima pujian daripada para pengkritik filem ialah filem Kash 1987, Drishti 1990, Lekin 1991 dan Rudali 1993. Menerusi filem Rudali, Dimple memenangi National Film Award for Best Actress dan Filmfare Critic Awards. Dimple meneruskan kecemerlangan aktingnya dalam filem-filem Gardish 1993 dan Krantivia 1994. Bermula daripada pertengahan dekad 90-an, Dimple lebih selektif dalam memilih watak-watak yang akan dilakonkannya. Ini menyebabkan jumlah filem-filem lakonannya agak kurang pada akhir dekad 90-an dan awal tahun 2000. Namun begitu, Dimple masih memukau para pengkritik filem dengan watak-watak yang dilakonkannya dalam filem Dil Chahta Hai 2001 dan sebuah filem yang merupakan production Amerika yang berjudul Leela 2002. Filem-filem lain lakonannya menuai pujian para pengkritik filem ialah Hum Kaun Hai 2004, Pyar Mein Twist 2005, Phir Kabhi 2008, Tum Milo To Sahi 2010 dan What the Fish 2013. Dia bahkan dianggap lebih berhasil dengan watak-watak yang dilakonkannya dalam filem-filem Being Cyrus 2006, Luck by Chance 2009, The Bang 2010, Cocktail 2012 dan Finding Fanny 2014. Bahkan menerusi filem Hollywood Tenet 2020, Dimple mendapat perhatian yang lebih daripada para pengkritik filem. Guys, menurut catatan media, sebenarnya kisah perkahwinan antara Dimple dan Rajesh Khanna dikatakan bersifat agak terburu-buru, baik itu di pihak Rajesh Khanna ataupun di pihak Dimple Kapadia sendiri. Sebenarnya sebelum berkenalan dengan Dimple, Rajesh Khanna memang diketahui umum berpacaran dengan seorang model, fashion designer yang juga merupakan aktris bernama Anju Mahendro. Hubungan Rajesh dan Anju terjalin selama 7 tahun. Namun kerana Rajesh dan Anju sama-sama memiliki sikap yang moody dan temperamental, menyebabkan kedua-duanya bertengkar untuk sesuatu hal dan masing-masing dengan sikap ego mereka menyebabkan hubungan mereka berpatah arang, berkerat rotan. Bahkan media memberitakan Rajesh Khanna dan Anju tidak bertegur sapa selama 17 tahun setelah itu. Sementara Dimple Kapadia ketika menjalani syuting filem Bobby dikatakan berpacaran dengan Rishi Kapoor. Namun ketika itu diinfokan ayah Rishi, Raj Kapoor, kurang berkenan dengan hubungan mereka. Ini menyebabkan hubungan Rishi dan Dimple berakhir setelah selesai syuting filem Bobby tersebut. Dimple juga sebenarnya merupakan fans berat aktor Rajesh Khanna. Ketika Rajesh mengetahui bahawa hubungan Dimple dan Rishi telah berakhir, tanpa membuang waktu Rajesh terus melamar Dimple, walaupun ketika itu Rajesh tahu Dimple baru berusia 15 tahun lebih. Di pihak Dimple pula, dia merasa diawang-awangan bila Rajesh Khanna, hero popular saat itu, melamarnya. Dia langsung menerima lamaran itu. Perkahwinan Rajesh dan Dimple ini menyita perhatian para media. Hampir semua media membuat liputan tentang perkahwinan salah seorang aktor terbaik Bollywood ketika itu, iaitu Rajesh Khanna, dengan pendatang baru yang filem pertamanya belum lagi rilis, iaitu Dimple Kapadia. Yang agak mengejutkan media ialah ketika itu usia Dimple baru 16 tahun. Jarak usia antara Dimple dan Rajesh Khanna ialah 15 tahun.
Keputusan mendirikan rumah tangga yang dibuat oleh Rajesh Khanna ini yang dianggap media agak terburu-buru. Bahkan ada media menuduh Rajesh Khanna sengaja membuat lamaran terhadap Dimple kerana dia sebenarnya ingin tetap menjadi bahan pemberitaan media. Dimple juga dinilai terburu-buru menerima lamaran Rajesh Khanna oleh pihak media. Ketika itu Dimple yang diwawancarai oleh media mengatakan perkahwinannya dengan superstar Rajesh Khanna sesuatu yang hebat. Dan dia bahkan yakin kalau dia menolak lamaran Rajesh Khanna dan tetap menjadi aktris, karyanya tidak akan sehebat perkahwinannya dengan aktor itu. Dimple juga mengakui kalau dia fans atau peminat utama Rajesh Khanna. Berumah tangga dengan Rajesh bagaikan mimpi menjadi kenyataan, kata Dimple lagi. Setelah berumah tangga, Dimple merupakan hasratnya untuk menjadi aktris hebat Bollywood. Dia lebih mengutamakan keluarganya. Ketika itu kalau diwawancarai oleh media, Dimple selalu mengatakan dia tidak menyesal berkahwin dalam usia 16 tahun. Dia sanggup melupakan semua populariti demi untuk keluarga. Itu adalah saat-saat indah dalam hidupnya. Namun langit tidak selalu cerah. Suaminya Rajesh Khanna juga mengalami penurunan dalam karyanya. Hampir semua filem-filem lakonannya pada penghujung dekad 70-an dan awal 80-an mengalami kegagalan. Rajesh seperti tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia mulai bertukar menjadi pemarah dan menjadi peminum alkohol. Namun begitu, Dimple sebagai isteri tetap berada di sisinya dan memberikannya support dalam keterpurukannya saat itu. Rajesh mulai mencari kebahagiaan di luar rumah dan dia dilihat mulai rapat dengan aktris Tina Munim, pasangannya dalam filem. Memang terdapat sekitar 11 judul filem lakonan Rajesh dan Tina. Tina Munim dikatakan juga merupakan die-hard fan Rajesh Khanna. Berita tentang kedekatan hubungan Rajesh Khanna dan Tina Munim akhirnya menjadi pemberitaan media. Hal ini yang menyebabkan Dimple merasa tidak lagi diperlukan oleh Rajesh Khanna. Dengan hati yang hancur, Dimple mengambil keputusan kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa 2 anaknya. Turut diberitakan media ketika itu Tina berulang kali meminta Rajesh secara resmi menceraikan istrinya Dimple. Namun Rajesh tidak mau memproses perceraiannya dengan Dimple kerana dia takut hal itu akan memberikan kesan buruk terhadap anak-anaknya Twinkle dan Rinka. Rajesh secara jujur mengakui dengan media dia melamar Dimple pada tahun 1973 untuk mengobati hatinya yang patah kerana berpisah dengan mantan kekasihnya Anju Mahendru. Dia juga merasa gagal membahagiakan keluarganya menyebabkan dia mulai menjalin hubungan dengan Tina Munim. Namun apa yang dikejar oleh Rajesh tidak berhasil dimilikinya sementara yang ada dalam genggamannya terlepas. Dimple memilih hidup terpisah dengannya dengan membawa anak-anak mereka. Sementara Tina Munim yang tidak mau menjadi isteri kedua akhirnya juga meninggalkan Rajesh. Walaupun Rajesh mengakui bahwa dia tidak pernah berhenti menyintai istrinya Dimple dan Dimple juga mengakui bahwa Rajesh mendapat tempat yang istimewa di hatinya, namun mereka tidak dapat hidup bersama-sama. Hanya menjelang akhir hayatnya barulah Dimple kembali ke rumah Rajesh, bahkan menjaga aktor itu hingga ke hari kematiannya. Setelah hidup terpisah dengan Rajesh Khanna, Dimple yang diwawancarai oleh media India Today pada tahun 1985 mengatakan sesuatu yang sama sekali bertolak belakang dengan kenyataannya sewaktu dia diwawancarai wartawan di awal pernikahannya dulu. Dalam wawancara ini, Dimple mengatakan kebahagiaannya sebenarnya berakhir bila dia mendirikan rumah tangga dengan Rajesh Khanna. Kata Dimple lagi, dia melalui pengalaman yang menyedihkan dalam kehidupan berumah tangganya dan mengatakan perkahwinannya dengan Rajesh Khanna itu hanyalah satu sandiwara. Memang status perkawinan Dimple dan Rajesh menjadi pertanyaan umum. Mereka tinggal terpisah namun tidak pernah bercerai. Dimple juga dilihat sering bersama Rajesh Khanna dalam menghadiri pesta-pesta tertentu. Bahkan sebenarnya Dimple ada berlakon bersama Rajesh Khanna dalam filem yang berjudul Jai Shiv Shankar pada tahun 1990, namun sayangnya filem ini tidak pernah rilis. Bahkan pada tahun 1991, Dimple turut berkempen untuk Rajesh Khanna yang bertanding dalam pemilihan wakil rakyat menerusi parti Indian National Congress. Dimple juga ditanyai wartawan ketika menghadiri Anugerah Filmfare pada tahun 2000, apakah dia akan kembali berkahwin dengan Rajesh Khanna. Dimple hanya menjawab dia bahagia dengan dirinya saat itu dan perkahwinannya dengan Rajesh Khanna pada tahun 1973 itu sudah cukup baginya.
Rajesh Khanna mulai jatuh sakit pada awal tahun 2012 dan Dimple Kapadia menjaga Rajesh Khanna dengan baik hinggalah kematian Rajesh pada tanggal 18 Julai tahun 2012 itu. Dia berada di sisi Rajesh Khanna sewaktu aktor itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dimple mengatakan kepada media waktu itu dia kehilangan insan-insan yang rapat dengannya dengan kematian Rajesh itu. Kerana sebelumnya Dimple juga kehilangan adiknya yang juga seorang aktris yaitu Simple Kapadia dan adik lelakinya Suhail. Dia benar-benar merasa dirinya sebatang kara. Sementara itu, fans filem Bollywood juga tidak melupakan akan kisah cinta Dimple dengan aktor Sunny Deol pada dekad 80-an dulu. Memang Dimple sempat berpasangan dalam beberapa filem dengan Sunny Deol yang dimulai dengan filem Manzil 1984. Namun kedua-duanya baik Dimple maupun Sunny tidak pernah membicarakan hal itu secara terbuka. Bahkan dikatakan hubungan cinta terlarang antara Dimple dan Sunny berlanjutan selama 11 tahun. Yang pastinya tidak ada apa-apa yang berlaku antara Dimple dan Sunny sehingga kini. Memang media ada melaporkan ketika Dimple dikatakan bercinta dengan Sunny, anak-anaknya Twinkle dan Rinke memanggil Sunny dengan panggilan Chote Papa yang bermaksud Papa Muda. Juga turut diberitakan media pada tahun 2009 bila adik Dimple yang bernama Simple Kapadia meninggal dunia, Sunny Deol yang berada di sisi Dimple dan memberikannya support. Fakta menarik tentang Dimple Kapadia ialah dia dianggap sebagai salah seorang aktris yang berhasil pada dekad 80-an bersama-sama dengan aktris Sri Devi, Madhuri Dixit dan Hema Malini. Dimple dan Rajesh Khanna diberitakan terpaksa menunda bulan madu mereka daripada bulan Mac hingga bulan Jun 1973 kerana ada beberapa adegan lagi yang belum diselesaikan oleh Dimple untuk filem pertamanya Bobby. Juga Dimple dikatakan terpaksa menyembunyikan tapak tangannya yang penuh inai ketika melakukan syuting adegan sebuah lagu dalam filem Bobby itu. Juga diberitakan Rajesh membuat pesta sambutan ulang tahun ke-16 Dimple di Hotel Hilton, London sewaktu mereka berbulan madu di London. Amitabh Bachchan dan Jaya Bachchan yang juga berkahwin tahun 1973 itu juga sedang berbulan madu di London. Rajesh mengundang Amitabh dan isteri ke pesta ulang tahun Dimple. Fakta lainnya, Rajesh Khanna memanggil Dimple dengan panggilan manja Dimpi, sementara Dimple memanggil Rajesh Khanna dengan panggilan Kakak yang merupakan nama panggilan Rajesh di kalangan keluarganya. Sebenarnya guys, Dimple juga memiliki nama Islam yang diberikan oleh moyangnya Aga Khan III dari sebelah ibunya. Nama itu ialah Aminah yang dalam bahasa Arab bermaksud terpercaya. Namun keluarga Dimple tidak pernah menggunakan nama ini. Fakta lainnya, kedua-dua anak Dimple hanya muncul seketika menjadi pelakon di Bollywood. Twinkle dan Rinke tidak sehebat kedua orang tua mereka, yaitu Rajesh Khanna dan Dimple Kapadia. Akhirnya, kedua-dua anak Dimple berhenti menjadi pelakon dan mendirikan rumah tangga. Dimple hanya berusia 17 tahun bila melahirkan anak pertamanya Twinkle. Anak sulung Dimple, Twinkle Khanna, berkahwin dengan aktor Akshay Kumar pada tahun 2001. Yang menariknya, perbedaan umur antara Dimple dan menantunya hanya 10 tahun. Dimple diberitakan masih aktif berlakon hingga kini. Diinfokan tahun 2021 ini dia akan muncul dalam filem yang disutradarai oleh Ayan Mukherjee yang berjudul Brahmastra, dan juga dia akan muncul dalam sebuah filem komedi yang belum diberikan judul. Oke guys, demikianlah kisah tentang aktris Dimple Kapadia yang kini berusia 64 tahun. Semoga anda yang bertanya tentang aktris ini sudah mendapat jawaban daripada penjelasan kami tadi. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda pada kami. Oke viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengeluk-elukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.